On eh? On eh? Kita dulu ni. Dia pergi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Hari ini saya terlewat sedikit untuk kita memulakan sembang masak bersama Abang Andy. Bersama saya. Nak masak apa ya hari ini? Dah apa kebuntuan sebenarnya. Apa nama tu, nak masak apa? Nak berkongsi apa dengan tuan-tuan dan puan hari ini nak masak. Ya. Tapi tadi isteri bagi idea, pagi-pagi dah bagi idea, kita nak masak kek, ya, seperti yang saya tulis dalam posting live hari ni. Kita nak masak whole orange bundt cake. Okay. Jadi seperti biasa, saya dah siap buka cookie dough, dah terus cari whole orange bundt cake punya resepi. Ya. So kita letakkan bowl dekat sini. So apa dia nak buat? Kita start cooking terus ya. Start cooking. Okay, dia minta kita preheat oven to 325 Fahrenheit. Okay. So kita readykan dulu. Kita ikut je arahan dia. 325 Fahrenheit sama dengan 160 ya. 160. Okay. Kita letaklah. Kalau ni ada apa-apa tak? So kita keluarkan. Sedikit preheat. Dan next. Okay, seperti biasa kita kena greasekan tray yang kita nak gunakan bila dah siap dough tu nanti. Apa nama bancuhan kek tu nanti. Kita dah minyakkan ni supaya bila masak nanti tidaklah melekat ya. Okey, kita buat dia. Next. Masukkan satu biji oren, satu biji oren. Yang kita dah belah 4. Satu biji oren yang telah dibelah 4 tanpa kita membuang kulit dia. Ya. Tanpa kita membuang kulit dia. Masukkan saja. Okey, satu biji oren. Tanpa buang kulit, belah 4, masukkan. Wah, masak kek ni dengan sebiji oren Next. Tutup. Okey. Biasalah dah masuk seketul kan, mestilah dia nak kisar, nak hancurkan. So, tutup. Dan next 7 saat. Suhu tak ada apa-apa, kosong. 8.5 8.5. Okey, 7 saat. Siap. Tadi kita dah blend. Orange yang kita dah masukkan. Satu biji orange tadi bersama dengan kulit. Okey. Kita dah blend.
So nampak kan dia ada di dinding-dinding hole dalam tu. So tekan next. Okay, kita transfer ke dalam ini. Okay, transfer. Transfer. Inilah dia hasil. Kita blend satu biji orange tadi dalam masa 7 saat, speed 8 speed 8. So jangan tinggalkan sedikit pun ni sebab orange ni pun sedap, manis. So untuk rasa kek yang lebih elok, pastikan tuan-tuan dan puan-puan rasa dulu. Rasa dulu orange tu sama ada manis ataupun tidak. Sebab kalau masam kan kek kita jadi masam lah. Ya. Cuba kat sini pun. Itu yang saya diberitahu oleh isteri lah sebab dia dah masak hari tu kan. Itu betul tips orang-orang lama kami. Kita bilas sikit ni. Kita bilas. Tak payah bilas. Nasib baik tak bilas tutup je. Okey, sebab tak perlu bilas sebab masih ada lagi saki-baki yang melekat je. Okey, sekarang masukkan 8 ounce berapa? Saya punya handphone pun kat mana ni? Oh, 8 ounce 250 gram. Oh, anak saya dah buat benda ni. So, kita potong sikit-sikit. Okey, dah ada ni timbangan ni. Okey. Ya. Ini tukar. Basuh ke buang? Basuh. Okey. Kita zerokan timbangan ni. So, dia perlukan 8. So, tidak boleh masukkan semua, tak boleh masukkan seketul macam tu, kena potong-potong dia. Cut in piece dia kata. Okay, butter ni kalau dah lama duduk di dalam peti sejuk, kena keluarkan sekejap untuk dia lembut, jangan terlampau keras. Katanya tipsnya kalau butter ni keras baru keluar daripada peti sejuk, mungkin kita tu akan jadi istilah dia apa? Bantat. So kena keluarkan dulu biar dia lembut sedikit. Okay. Dia ni nak susu. Okey, kejap. Biasalah. Baru apa nama tu, nak susu lah, nak itulah, nak inilah. Yang ada susu bapak dia. Lepas tu dia minta dengan bapak dia. 7.8. Oh, ngam. Kurang ada sikit lagi. Right. Sekejap ya, next.
masukkan gula. Gula pun sama 8 hingga 10. Okey. Bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan juga lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan suka manis, so boleh letak maksimum 10. Kalau tak, letak 8 je. Dia bagi pilihan kan, 8 hingga 10. So letaklah. Kita letak 8 ya. Saya letak 8 saja sebab saya tahu oren manis. .7 ounce, 7.3, 7.8. Okey, 8 saya letak 8 saja. Okay, next. Untuk next 20 saat. Okay, speed 4. Dia nak apa nama tu, mixing dia nak mixing tu tadi dah ada butter dengan gula kan. So dia nak mixing. So 20 saat, speed 4. Okay. Salam Sahrum, apa khabar? Ini pakar IT ni. Terima kasih bersama saya hari ini. Jarang-jarang sekali ya Abang Sahrum muncul. Hari ini terima kasih Sahrum join apa nama tu di live FB. Ya, memang menarik. TMSIP ni memang menarik. Saya dah guna lebih kurang sejak bulan Jun hari tu. Bulan Jun dah lama berfikir, lebih kurang setahun berfikir nak dapatkan apa TM6 ni, tapi memang berbaloi dan saya telah pun memulakan sembang masak saya untuk berikan berkongsi macam mana nak gunakan TM6 ni dengan lebih baik. Saya sendiri pun yang jarang-jarang ke dapur dah kerap ke dapur dah. Sebab dengan ada TM6 ni sangat memudahkan. Kita campak saja ikut resepi yang ada dalam Cookido. Sekarang Cookido pun dah kita boleh masukkan sendiri resepi yang manual tu dalam Cookido. Dah jadi kita tak perlu lagi rujuk handphone ke kertas sehelai yang kita selalu print daripada apa nama tu orang-orang lama ke. Dah semuanya dah dimasukkan dalam Cookido. Buka je Cookido dah ada apa nama tu resepi-resepi manual yang sebelum ni kita buka file kita print out. So semua dah ada dalam Cookido. Itu yang menariknya. Apa nama tu engineer Jerman, dia menggabungkan teknologi dan juga alat untuk memasak. So TM6 ni boleh blend, boleh jadi mixer, boleh jadi dapur, kuali dan sebagainya. So dengan ni itu selalu kalau belum ada projek saya bantu macam mana nak dapatkan dia. Kita dah mix, nak tengok hasil mixing kita, hasil mix apa nama tu kita butter dan juga gula tadi. Assalamualaikum Lina, apa khabar? Ini kalau bab kek ni Mak Lina lah handal kan. Tapi sekarang ni pun saya pun dah handal juga sebab kita ada dengan bantuan TM6. Sudah pasti dengan TM6 kita takkan ragu-ragu sama ada makanan tu sedap atau tidak. Bila kita masak memang kita yakin sedap. Itu dia istilah dia. Masak je lah apa-apa pun. Sebab dia guided dengan suhunya, dengan masanya, dengan speednya. So memang sedap. Saya sendiri pun dah banyak masak
So hari ni Isi minta saya cuba buat kek, iaitu whole orange bundt cake. Okay. Yang first tadi kita dah blend orange biji tanpa kita buangkan kulitnya, cuma kita belah 4. Sekarang ni kita dah masukkan dah mixing butter dan juga gula. So apa dia nak buat lagi? Next. So dia minta kita masukkan orange yang kita telah blend tadi, masukkan saja. Sebiji orange. So tadi yang mana baru join, orange ni kena rasa dulu. Tipsnya kena rasa dulu. Kalau manis, akan jadi manislah kek kita. Kalau masak, akan masamlah kek kita. Masam dari segi yang itu. Alright, next. Dia minta kita masukkan setengah ounce jus orange. Okay. Optional. So saya tak akan masukkan lagi. Dah cukup dah dengan sebiji orange yang telah saya masukkan tadi. Next lagi adalah, okey, yang ini saya akan masukkan. Dia minta kita masukkan 2 titik orange essential oil. Okey, ini. Essential oil orange. Okey. Assalamualaikum Cik Na, terima kasih join IG Latih Andy. Hari ni Andy buat cake orange. Kalau nak rasa nanti kita buat dekat channel. Kita nak 2 titik je. Okey, 2 titik. 1, 2 cukup. 2 titik saja essential oil orange. Jangan masuk essential oil pula. Orange saja sebab ini adalah cake orange. Next. Kita masukkan 10 ounce. Yang ini nak masukkan self-rising flour terus ke? Yang all purpose tu. Okey. Alright. Mana dia self-rising flour ni ya? Okey. Self-rising flour saya gunakan Blue Key punya. Apa dia? Okay, saya gunakan Blue Key. Okay. Kalau tuan-tuan dan perempuan gunakan all-purpose flour ni, tuan-tuan dan perempuan kena masukkan baking powder. Betul. Tapi untuk kita gunakan self-rising flour ni, tak perlu masukkan baking powder. Ya. Okay, dia nak berapa? So besarkan sedikit, dia nak 10 ounce. So ya Syarum, kita tak perlukan timbangan ya Syarum. Sebab dalam TMC ni dah ada penimbang. Dah ada penimbang, so tuang je. Tengok je kat skrin ni, kita nak 10 ounce. So timbang perlahan-lahan. Dengan plastik-plastik saya tunjukkan daripada kotak saya. So kita rata-ratakan sikit lah supaya tidak bertimbun tengah-tengah tu. Dia ada tepi sikit. 5 ounce. Sambil tu tengok skrin kita nak 10 je, jangan terlebih. Kalau terlebih tepung je nanti kerahlah sikit apa kek tu kan. 9.1. Itu pun dah terlebih 0.2. Okay. Hai Isa, apa khabar Isa? Ini tuan pengarah besar ni. Ini pengalaman juga Isa, bila dah selalu memasak, dah selalu kerap keluar live di FB, so boleh dah cakap kan, kita pun ikut macam mana. Okay, dah selesai kita masukkan self-rising flour ni. Kita simpan. Next, dia nak apa lagi? 3 biji telur. Ni telur, 3 biji. Adakah kita nak masukkan bersama kulit-kulit sekali? Tidak. Tidak pernah orang buat masukkan
telur dengan biji-biji dengan kulit-kulit tadi. So kita kena pecahkan sebenarnya. Kita pecahkan. Masuk dia nak 3 biji dia tak ada timbangan besar maknanya. Dia nak telur besar je. Biasanya kita ambil grade A lah. Masukkan saja. Okey, 1 2 3. Cukup. 3. Langsung sikit tangan ni. So memang dengan TM6 ni macam-macam jadi mudah lah. Kemudian tadi saya kata kalau kita gunakan tepung all purpose flour tu, tuan-tuan dan puan perlu masukkan baking powder. Tetapi saya gunakan self rising flour, so tak perlu masukkan baking powder. Kita next saja. Baking soda kita kena masukkan 1 sudu kecil So bukan 1 setengah 1/4. 1/4. Mata saya ni biasalah dah berumur tak nampak. 1/4 1/4 baking soda. Okey, ni baking soda. Kita nak 1/4. Jangan salah baca 1/4 saja. Sekarang jadi lain. Okay. Alright. Next, dia nak apa lagi? Dia nak 1/4 saja garam. Ini garam kat sini. Semuanya di hujung berdekatan je. 1/4 juga masuk dia. Betul Isa. Kalau masak telur rebus memang kena masuk sekali dengan kulit dia. Kalau tanpa kulit tak boleh lah masak jadi telur rebus kan. So telur rebus pun kita boleh masak dalam TM6. Sama ada nak gunakan function boil egg ataupun kita cari resepi kopitiam style egg. So dia boleh buatkan telur tu jadi telur 3 suku yang cantik. Boleh. TMC boleh buat. Next. Okay, dia kata kita kena tutup, tetapi kita tutup tanpa ada measuring cup dekat atas ni. Sebab dia nak kita masukkan kita kena letakkan spatula ni dekat dalam sini supaya bila dia kacau tu dia jadi sekata lah nanti So next, so letakkan spatula macam ni. Next 20 saat, suhu tak usik apa-apa, speed 5. So kita pusing pada speed 5. Nampak dia pusing dia bila dia mixing tu macam kita lah masa kita gunakan mixer tu, kita nak pastikan dia sekata, kita kacau-kacaukan di tepi lah. So lebih kurang sama, tetapi semua benda ni buat dalam TM6. Selesai 20 saat. Okay. Next, dia tak minta kita buat apa lagi. Macam biasalah bila dia mixing tu mungkin ada sebahagiannya tu yang terselit ataupun melekat dekat dinding bowl ni. So kita kena scrape down kan dia supaya dia saya duduk di tengah-tengah je. Baik.
So next, dia nak buat apa lagi? Okay, tutup. Tetapi kali ni dia minta kita tutup, tutup dengan measuring cup. So yang ni lid, yang ni ini adalah mixing bowl lid, ini adalah measuring cup. So dia minta kita tutup, tutup. So nampak dia tunjukkan. So dia bimbang semua guided ditunjukkan, minta kita tutup. Next, 10 saat speed 5. 10 saat speed 5. Okay. Dia mixing sekali lagi. Okay, sudah. Tadi baru semua sangat-sangat dia, tak ada minit pun kan? Next, kita transfer. Okay, sekejap ya, saya kena kacaukan dalam ni. Mana? Oh, yang first tadi kena kacau je ni. So, kena 5 second lagi Tak. Memang macam tu. Hmm. Dah ada kan? Okey. Macam ni. Ni first time saya buat kek ni, jadi bila nampak kelainan sikit kena tanya penasihat lah kan. So inilah okey. Penasihat ya, bukan punah sihat. Banyak punah sihat kat luar tu. Terima kasih. Alright. Okey. So dia suruh masuk batter pan. Okey, tadi kita dah sediakan loyang tu dengan jangan lupa loyang tu letakkan minyak. Ya, supaya bila dah masak nanti mudah kita nak keluarkan. Tak pukul tadi tak? Oh, okey, sorry. Okey, dia angkat terus ya. Nampak tak? Memang ini orang kata apa? Bukannya drama, bukannya pura-pura tak. Memang dia tak pernah masak kek. So, jadi apa yang kita nak tunjuk bahawasanya sama ada baru nak belajar, orang yang dah memang era, kan? Tak ada masalah sebab selain daripada ianya guided cooking, kan? Dia memudahkan juga. Jadi dalam hidup ni jangan takut buat kesalahan. Kita kena cuba. Kalau kita tak rasa silapnya tu kan, jadi kita tak learn our lesson. So jangan risau. Ini first time saya masak kek orange ni, dan juga saya rasa dalam sesi sembang masak saya rasanya tak pernah lagi buat kek, yang banyak buat roti. Kan? Nanti dah masak kami sampai tu tak sempat sampai dah habis dah kek ni Cik Zul. Mak kata semalam kan, ada customer semalam masak unboxing, dia tanya, "Kak, roti ni kan dia tahan berapa lama?" Sebab apa dia tanya? Sebab anak dia memang suka sangat roti. So dia tanya, "Kak, roti ni tahan berapa lama?" Roti tu boleh bertahan, takut kewujudan dia tu yang tak boleh bertahan. Sebab mudah habis. Makan panas-panas kan memang sangat-sangat sedap. Sangat-sangat sedap. Biasalah semua masakan kalau kalau selepas masak tu terus makan memang sedap sebab dia masih panas lagi kan. Kalau katalah you nak makan macam makan berdikit-dikit ataupun planning untuk bawa anak bekas sekolah, boleh tahan dalam 5 hari biasanya. 5 hari gitu. Dan dah banyak tolong kita kena betulkan persepsi. Dah ramai dah saya jumpa yang bukan yang orang kata apa have lah kan. Majoriti kata ni adalah keperluan sudah. Betul, keperluan. Dengan keadaan situasi pandemik, kalau tak sebab pandemik pun, ianya adalah keperluan sebab kita ni bekerja, kan? Kalau ada isteri yang bekerja, kalau isteri yang suri rumah pun, apa salahnya kita bantu mudahkan
tugasan dia. Jadi para suami dapatlah masa isteri tu lebih sikit. Tak adalah menyinga. Kan? Kita bersama-sama. Ya, bila ada TMC ni sebenarnya, kita katakan kita masak lauk, kita masak lauk, ayam ke ikan ke apa, kadang-kadang dia mengambil masa yang lama, mungkin 20 minit. Jadi dengan 20 minit tu kita tak perlu tunggu dah. Kalau kita masak manual, kita terpaksa tunggu benda tu masak dalam kuali bimbang bimbang hangus lah apa, tak perlu. Kita tinggalkan 20 minit tu buat kerja lain. Itulah dia. Okey, sekarang ni sebab lepas ni Abang Andy nak buat bonus sharing. Dia nak masak lauk tengah hari. Yahoo, Mami relax. Alhamdulillah. Alamak, mem dah masuk. Isa kata. Okey, yang ni Mem dia akan interframe kalau ada apa-apa yang dia rasa nak interframe, dia akan interframe lah. Ni dia interframe ni. Okey, kita nak basuh. While waiting, kita nak basuh dulu. Kita buat pre-clean. Okey, ingat ya, kita tak perlu susah payah. Ini memang leceh ya. Tepuk-tepuk ni memang leceh. So, kita buat pre-clean. Sila basuh. Dah letak sabun dah? Udah. Okey. Pergi. Abang tak on? Dah on eh? Dah tadi. Dia kata berapa minit? Nak suruh, dia kata, dia cocok. Dia kata berapa minit? Masuk terus. Alamak. Kita patah balik. Tu buku, tekan buku atas tekan buku kan? Okay. Yes. Okay, next. Masak 45 minit, 325. Okay. Sementara kita tunggu masak tu, saya nak berkongsi walaupun dalam live hari ni, saya katakan saya nak masak kek oren saja. Tapi sebab kita nak tunggu kek tu masak, tuan-tuan dan puan mungkin tak sabar nak tahu apa hasilnya. Bantat ke tidak? Bantat ke tidak? Berapa lama tadi masak? Mixing? 47 second tau. 47 second, tak sampai 50 saat pun kita nak sediakan benda tu. Yang banyaknya bercakap. Betul? Hari tu, Mami buat unboxing dengan kawan yang baker. Dia kata nak gebukan gula dengan mentega, high speed. Rasanya dalam 7 ke 10 minit dia kata. Okey. Untuk gebukan lah. Tadi kita tak payah gebu lah. Dah gebu lah tadi. Kita ikut yang tadi je. Dah gebu lah. Dia pukul naik lah tadi. Okey. Kalau secara manual, nak gebukan kek tu, butter dengan gula tadi 7 minit kena dikacau. Kan? Kena dipukul. Itu secara manual. Tetapi disebabkan kita ada TM6, berapa saat tadi? Lebih kurang 47 saat. Masa tak untuk mixing tu 5 saat je. Untuk complete kita buat benda ni 47 saat je. Bukannya 7 minit. 40 saat je. Ya. Alright. So sementara kek tu dibakar 45 minit, saya nak berkongsi. Okey, ni dia bagi panduan lah. Bila dah siap nanti tu, biar sejukkan selama 10 minit, barulah kita boleh keluarkan daripada loyang lah, dan transfer ke dalam pinggan untuk dimakan. Okey, yang tu biarkan dibakar. So, saya nak pre-clean. Okey, tak perlu susah payah. Dah habis tu, kalau dah tu next apa kan? Pre-clean. Kita buat ayam pula. Kita pusingkan letak fat or caramel sebab ada apa nama tu, sisa-sisa butter kan dekat dinding-dinding tu, dinding dalam bowl ni. Jadi kita nak bersihkan, nak pre-clean. Biasanya ada ukuran dia, sukatan air tu 1 hingga 1.5 ada dalam tu, ada sukatan dia. Kemudian kita letakkan 1 ataupun 2 titik sabun basuh pinggan lah. Okey. Yang resipi butter milk tu yang kita bikin sendiri tau. Okey. Untuk yang second ni, saya akan berkongsi masak apa yang dipanggil sebagai buttermilk chicken. Tolong buat. Manually korang tolong buat sebab nanti saya akan suka. kongsikan resepi dalam ruangan komen. Okey. Memang anak-anak dia suka makan. Dia suka makan buttermilk chicken ni. Dan buttermilk chicken ni dia adalah resepi manual. Maksudnya resepi ini dimasak oleh orang-orang lama, orang yang dah lama gunakan TM6. Yang dah tahu dah
menggunakan function di TeamSync ni dengan lebih baik. So dia masak secara manual, tetapi sekarang ni kita dah masukkan resepi tu dalam Cookido. Jadi tak perlu lagi nak buka buku ke, handphone ke, semua yang ada dalam Cookido. Alright, sementara tunggu pre-clean lebih kurang 6 minit. Kita nak sebenarnya cuci bowl kita supaya butter yang melekat tadi tu, acuan hasil daripada orange cake ni kita boleh bersihkan dekat dalam bowl ya. Terima kasih Hana Cooks di IG Latih Andy yang join live saya sembang masak bersama Abang Andy. Okey. Oh ya ke? Tersilap tulis lah tu. Terima kasih Nozi. Apa nama dia kata menu yang saya letakkan bukannya orange tetapi orang. Okey. Silap lah tu, tertinggal E nya. Tangan tadi masa menaik tu tak tertekan E agaknya. Nanti saya betulkan. Takut pula tengok tajuk menu Abang Andy dia kata orang. Orange bukan orang, orange. Kalau cake tu, kalau nak makan kek tu kena bergerak sekarang ni. Kalau dah masak nanti dah habis lah. Tak sempat lah. Sebab sudah tahu dia punya rasa kesedapan, dia memang dah yakin sedap. Bila masak dengan TeamSync ni memang yakin sedap, dah tak perlu ragu-ragu lagi dari segi garamnya, dari segi gulanya, memang sedap. Okey, kalau boleh saya sebab benda ni tak ada dalam setting kita saja, so dia tak ada dalam Cookido International. Nanti so lepas ni saya nak kongsikan macam mana kita nak buat buttermilk chicken. Itu memang ada kuahnya, dan sampai anak-anak pun dia akan licinkan mangkuk, akan licinkan kuah tu. Mereka akan sukalah. So terima kasih kawan-kawan di live FB yang telah pun like dan komen. Okey, memang saya sembang masak bersama saya ni memang akan diadakan setiap hari Ahad jam 10 pagi. Cuma hari ni terlewat lebih kurang 5 minit tadi. Saya buat persediaan macam biasalah. Kita nak live, persediaan teknikal yang asas, kemudian nak memasak, sediakan bahan-bahan dan sebagainya. Bukan sediakan apa pun, kadang-kadang kita nak tahu apa bahan, jadi kita sempat berfikir kat mana bahan tu akan kita ambil, dan itulah. Okey, untuk buttermilk chicken ni dia ada perlu dimasukkan daun kari, daun kari. Saya cek dalam peti sejuk tadi daun kari tak ada. Tak apa, dia akan kurangkan sedikit lah dia punya rasa kesedapan buttermilk tu. Sepatutnya letakkan daun kari ni lebih kurang dalam beberapa helai. Memang daun kari tak ada. Sambil-sambil dia mencuci tu, kita bolehlah bersihkan dapur kita. So dapur kita pun dari segi kebersihan dia sangat-sangat minimize kotornya lah. Sebab kita banyak buat memasak tu dalam pool ni saja. So kita tak perlu nak basuh kuali. Kalau tadi dah lihat kan, dalam pool yang sama kita boleh bancuh-bancuhan kek. Dalam bowl yang sama kita boleh masak lauk. Boleh tak kuali kita buat macam tu? Kita masak ataupun apa saja peralatan yang tuan-tuan gunakan. Katakan kuali lah untuk masak buttermilk chicken. Kuali tu juga kita nak buatkan bancuhan kek. Tak boleh kan? Dalam ni TeamSync itulah istimewanya TeamSync yang hari ini sudah menjadi satu keperluan sebenarnya, bukanlah satu kehendak, tetapi keperluan, needs.
Okay, saya tengok balik apa nama tu Kak Mat. Alright, selesai kita buat pre-clean. Okay. So apa-apa yang melekat apa nama acuan, apa nama tu bancuhan kek dah tak ada itu kita dah bersihkan, cuma kita kena bilas So bilas sedikit. So kita bilas sedikit dan tancap-tancap je lah kan, so dah hilang dah benda-benda yang melekat dekat kita punya kol tu dah hilang. Kita tancap je kalau ada lagi sikit-sikit lah kan, tancap saja supaya kita adakah kita yang mana yang baru join rancangan apa nama tu sembang masak bersama saya ni, mungkin macam Syahrul tadi, macam Isa, ni baru join hari ni tu. Okay. Dalam bowl ni ada blade. Dalam bowl ni ada blade. Awak ada blade. Macam mana nak masak ayam dalam blade ni? Dalam bowl ni dengan ada blade. Adakah blade ni akan menghancurkan ayam? Kita tengok sama-sama. Adakah ayam akan hancur? Okay, dah bilas. Ini pun kena bilas. Okay, sekarang kita nak mulakan masak. So kita patah ke resepi, my resepi, sebab ini adalah resepi yang kita masukkan dalam sistem. Okay. Kita nak masak, nampak? Ini nampak muka-muka orang tempatan ni kan, sebab ini adalah resepi-resepi yang orang-orang lama KMC yang buat. So nampak ni macam ni, macam minggu lepas saya buat acar buah. Acar buah. Resepinya disumbangkan oleh Kak Suzy. Okey, kemudian kita nak okey. Buttermilk chicken. Klik saja. Tekan saja, dia akan keluar. Okey, lambat sikit mungkin connection. Okey. Sebab apa dia? Minggu lepas saya buat acar buah. Acar buah tu dah sampai ke Switzerland. Alhamdulillah, terima kasihlah kawan saya. Kami berikan sedikit dalam satu balang kecil tu acar buah, kongsikan bersama beliau. Dan beliau pergi, saya tak pasti bekerja ke bercuti, dah selesai bercuti ke Switzerland, dah sampai acar buah saya yang saya buat dah sampai ke Switzerland. So hari ni saya teruskan buttermilk chicken. Start cooking. Tekan start cooking. Tangan ni basah. Okay, macam biasa dia ada yang ni sebab menu resepi ni kita masukkan secara manual. Dia beri pengingatan tentang dekat atas sebenarnya safety instruction Okay, just tekan saja next. Ada 11 step untuk buat buttermilk chicken ni. Step yang pertama dia kata dia minta kita posisikan bowl ini untuk menimbang on the lid 2 weights. Jadi sebenarnya kita kena tutup macam ni. Okay. Next, dia nak buat apa? Dia kata dia nak kita menimbang sebenarnya. Okay. Sorry, buka dia.
Dia nak kita masukkan 700 gram ayam, 20 gram light soy sauce, 20 gram fish sauce, 3 gram dark soy sauce. Okey, bila nampak macam ni kita pergi ke dia suruh timbang tekan warna hijau ni, nampak gambar cacing. Okey, tekan. Tadi kata 700 gram ayam. 700 gram ayam. Okey, 700 gram. Boleh kita ambil, boleh kalau minat apa nama tu, kalau minat dengan burger saja pun boleh letak, tak masalah. Kalau minat dengan wings, kita boleh letak wings saja. Okey. Jadi kita nak 700 gram, 700 gram. So kita timbangkan 700 gram. Yang ni sebab saya ada stok wings, jadi saya masukkan wings dalam ni. 700 gram kita nak 3. Oh, dah ada 300 gram. 418 gram. 516 gram. 664. Ada tak yang kecil sikit? Kalau terlebih sikit pun tak apa ya. So ada 742. So dalam bungkusan ayam yang saya beli tu ada lagi dua kan. Maksudnya ada lebih 700 gram kan. Tak apa, masukkan saja. Masukkan sahaja. So total sebenarnya 932 gram. Jangan bimbang dia tak marah sebab dia guided saja. Kalau terlebih pun tak apa. Lepas tu dia kata kita kosongkan, neutralkan timbang ni. Kita nak timbang apa lagi? Nak timbang light soy sauce. Light soy sauce yang ni dia perlukan, light soy sauce ni perlukan lebih kurang 20 gram. Letak 20 gram. Disebabkan ini adalah light, bila kita tuang laju lah dah 14 gram. So berhati-hati. Sambil tu sebab kita nak 20 gram je. Kalau banyak nanti apa nama hitam pula kita punya masakan kan, terlalu banyak. Ini sebab light, so dia cair sedikit. Okey, ngam 20 gram. Kemudian dia nak apa lagi? Dia nak sos ikan. Betul ke? Okey, sos ikan dia perlukan 20 gram juga. So masukkan. Saya tak kosongkan. Sepatutnya kita kosongkan, dia dah pergi 3. So kita nak pergi ke 40 Okey. Lepas tu kita boleh kosongkan tadi, tapi tak apa. Dia nak 40, pergi 20 gram, 40. Okey, ngam. Kemudian dia nak apa? Dia nak 3 gram saja. So kosongkan. Neutralkan penimbang ni. 3 gram saja. Dark sauce, soy sauce Betul ni, okey. 3 gram saja. So macam biasa dia bila pekat dia lambat turun. So 1, 2, 3. Okey. So next nak apa? So bila dah lengkap, dah masukkan ayam 700 gram, 20 gram light soy sauce, kemudian 20 gram fish sauce, kemudian 3 gram dark soy sauce. Kita tutup ni, kita tekan next. Next. So dia kata mix all the ingredient and marinate for a while. Okay, dia suruh kita marinate yang senang kan. Tu lebih kurang kacau je. Okay.
Kacau dia. Apa tadi, ayam bersama dengan sos-sos yang kita dah masukkan. Okey, dekat sini saya dah bau dah apa nama orange cake tu. Saya dah bau dah orange cake tu. Alright. Kita mixkan. Next adalah kita keluarkan dulu. Keluarkan dulu. Kita dah masukkan 3 garlic clove ni. Okey, masukkan 3 garlic clove. So tadi yang ayam yang telah kita marinate tu kita keluarkan. Okey. Kita nak apa nama tu, blendkan garlic clove ni. 3 ulas apa nama tu bawang putih . So tekan ni 5 second, speed 5. Tutup, jangan lupa. 5 second. 5 second, speed 5, okay? Speed 5. Okay. Dan tutup. Okay, next adalah masukkan 10 gram minyak masak. 10 gram. So macam biasa, ni kena scrape down kan, sebab bila kita blend tu dia akan naik ke atas. Jadi melekat kat dinding-dinding ni kat sebelah atas. Jadi kita kena scrape down kan dia. Okay. 10 gram. So tekan penimbang ni, kita masukkan 10 gram. Okay, 10 gram. Sambil tuan, sambil perhatikan skrin, kita nak 10 gram saja. 7, 8, 9, 10. Terlebih 1 gram, 11. Okay, tutup ni. Kemudian next adalah kita perlu tumis. Tumis bawang putih yang kita telah blend tadi. Dan kita dah masukkan cooking minyak masak. Kita nak tumis 4 minit 120 darjah Celsius dan speed ada gambar spoon. Okay, tekan ni 4 minit 120 darjah Celsius. Kita hanya ni semua telah ditentukan. Telah kita just pusingkan untuk dapatkan kosong ini bertukar gambar spoon. Okay, macam tu. So 4 minit 120. Ini adalah proses dia menumis bila dimasukkan bawang putih bersama dengan minyak masak. Dia adalah proses menumis. Okay. Saya tengah minum air dekat ni . So yang mana baru join saya, Nadia Basir, terima kasih join di IG Latih Andy. Saya dah selesai buat apa nama tu, cake orange, whole orange banded cake. Sekarang sedang dibakar. Ada lebih kurang 20 minit lagi untuk dimasak. Yang sekarang saya sedang masak adalah, yang sekarang saya sedang buat adalah kita nak masak buttermilk chicken. Buttermilk chicken.
Tadi first stepnya kita campurkan 700 gram ayam bersama dengan apa nama tu kicap cair dan juga kicap pekat beserta dengan apa nama tu sos ikan. Sos ikan. Kemudian kita gaulkan dan kita ketepikan dulu. Kita marinate sekejap. Okey, sementara marinate tu saya tumis bawang putih. Bawang putih yang diperlukan hanyalah 3 ulas saja. Ditumis dalam TM6 dengan 10 gram minyak masak. Okey. So bila masak menggunakan TM6 ni, jadi semua sukatan itu adalah tepat. Kalau kita masak menggunakan manual dalam kuali tadi kan, biasanya kita nak menumis, kita pakai tuang je kan minyak masak tu kan. Sama ada dia bersesuaian ke dengan bilangan apa nama tu bawang putih yang telah nak kita tumis, itu kita tak tahu. Tapi dengan TM6 kita tahu 3 ulas bawang putih ditumis menggunakan 10 gram minyak masak. Okey, itu dia. Jadi dia dengan suhunya, dengan masanya, dengan cara kita mengacau semua guided, semuanya ada dalam teknologi TM6 ni lah. Itu yang menyebabkan sebenarnya kita punya rasa masakan sedap. So yang mana baru belajar nak memasak, sebenarnya masakan dia akan jadi sedap. Walaupun dia baru saja nak belajar memasak dengan guided cooking ni kan. Dekat sini dah ada bau bawang putih yang telah digoreng, telah ditumis tu. Ada lebih kurang 55 saat lagi untuk selesai menumis. Resepi buttermilk chicken ni adalah resepi manual, tetapi kami dah masukkan dalam sistem, dalam Cookido. So kita boleh kita masukkan dalam sistem menggunakan laptop, buka di laptop, login dalam Cookido, kita masukkan dan kita boleh buka dalam TM6 ni. Okay. So dah banyak dah menu-menu manual ni kami dah masukkan dalam ni. So jadi lebih mudah lah, dah tak perlu print out dan letakkan dalam file. So semuanya ada dalam Cookido. Dah tak perlukan kita buka buku lah, kita buka handphone dah nak tengok resepi tu. Semua dah dimasukkan dalam Cookido. Jadi kita hanya merujuk kepada screen saja. Okey, selesai menumis. So next step adalah apa? Next step adalah kita masukkan gula, 20 gram gula. Okey, 20 gram gula. So pergi ke timbangan, dia perlukan 20 gram. Okey. Cantik kejadian kek dalam tu. Kita ni kosongkan. So dengan TM6 tak perlulah kita kena tak perlu bimbang pasal alat penimbang. Semua ada dekat sini. So kita boleh buang alat penimbang yang biasa tu. Kejap boleh, kejap tak boleh alat penimbang tu kan. Kejap digital, kejap banyak kali rosak. Saya pun banyak kali tukar alat penimbang. Ya. So kita perlukan 20 gram ya. 20 gram. Oh, 6, satu sudu besar. 20 gram. Okay. Next, kita masukkan ayam yang kita telah marinate tadi. Masukkan. Okay, masukkan ayam yang telah marinate tadi. Okay. Ayam ni tadi dia punya sukatannya adalah 700 gram, tetapi ayam yang saya beli tu ada extra lagi 2 ketul, masukkan semua, tak ada masalah. Masak menggunakan TM6 ni dia tak marah pun kalau kita masukkan lebih, terutamanya ayam ni. Kalau masukkan lebih garam tu dia macam lah kan. Garam atau gula kan, tapi ayam ni okey je, mesti habis ya. So tuangkan sekali.
apa nama kicap-kicap yang kita campur tadi. Okey, dah masukkan ayam. Next. Kita nak memasak dia lebih kurang 15 minit, 120 darjah Celsius dan kita menggunakan reverse blade. Kita gunakan reverse blade. Itu sebablah ayam ni tidak akan hancur sebab adanya fungsi reverse blade. Okey, so tekan ni. Terima kasih YB YB Datuk Talapia, saudara Hizal Mustafa. Ini rakan satu kolej kediaman saya di UPM. Orang besar dah sekarang. Ya. Terima kasih join sembang masak bersama saya, sembang masak bersama Abang Andy setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Ini saya ingat ini adalah kali ke berapa, saya tak ingat dah lebih daripada 10 kali kot, 10 sesi. Sembang masak ni sejak 31 Ogos. Ya. So kita nak masak 15 minit, tu tekan ni. Dah ketetapannya 15 minit, 120 darjah Celsius. Speed, nampak ni ada lambang berfungsi, itu adalah reverse blade. Reverse blade kita nak tutup, jangan lupa tutup. Ini safety feature. Nampak kalau saya pusingkan ini, dia takkan sebab tak ada penutup. Itu safety features dia. Dia bagi reminder, nampak tu. Dia kata tak ada penutup tu. So tekan OK dan kita pusingkan kepada simbol sudu, spoon. Susu, OK, kejap. So 15 minit, 120 darjah Celsius, speed menggunakan speed spoon. Kalau speed spoon tu lembut je cara mengacau dia. Mari datang. Kejap lagi siap. Kita ada cake dan juga buttermilk chicken Mona. So terima kasih join saya sembang masak bersama Abang Andy. Ini memang saya akan berkongsi cara menggunakan TM6 memasak segala menu, baik minuman pagi ke, makan tengah hari ke, minum petang ke. So dalam TM6 boleh buat macam-macam. Boleh buat air, boleh buat kek, boleh buat roti, boleh masak lauk, semua boleh. Kalau kita nak buat susu pekat sendiri, boleh buat susu pekat sendiri. Kami pernah buat dodol pun boleh masak menggunakan TM6. Roti boy, kalau roti tu memang biasalah, apa jenis roti pun boleh buat. Kami pernah banyak kali buat roti boy, roti sweet soft bun pun pernah buat, so macam-macam. Okay. Okey, kalau masa zaman saya nak dapatkan TM6 ni, dia ambil masa lama. Tetapi hari ni disebabkan orang semua dah bekerja, jadi proses-proses contohnya nak dapatkan pergi telefon sirin, syarikat nak dapatkan pergi telefon sirin dah jadi lebih cepat, sebab ramai orang dah masuk pejabat. Jadi untuk dapatkan TM6 ni sekarang ni, kalau tuan-tuan dan puan order hari ni, mungkin hari Rabu dah sampai rumah. Hari Rabu atau Khamis dah sampai rumah. Kalau macam saya dulu, terpaksa menunggu lebih kurang sebulan disebabkan masalah transportation dalam keadaan PKP, mungkin ada banyak proses-proses yang berlaku tu dengan masa yang lama. Tapi hari ini bila semua orang dah boleh ke pejabat, jadi proses-proses kelulusan pengiktirafan sirin contohnya dan macam-macam lagi proses dah jadi lebih cepat dan tuan-tuan akan dapat TM6 ni dalam masa 3 ke 5 hari. So ramai rakan-rakan dan juga kawan-kawan yang kami bantu dapatkan TM6 ni. Dan bila unit ini berada di tangan tuan-tuan dan puan, kalau dekat kami akan datang sama-sama bantu buat unboxing dan terangkan lagi apa sahaja keperluan yang tuan-tuan perlu tahu bila ada TM6 ni. Kalau jauh, contohnya kami pernah ada kawan-kawan daripada Lumot, daripada Johor Bahru yang dapatkan TM6 ni, kita buat unboxing secara Google Meet.
secara online. So boleh juga yang mana jauh-jauh lah. Yang dekat tu boleh datang rumah. Kita boleh tunjukkan, terangkan bila proses unboxing tu kita akan tunjukkan segala benda lah. Kita akan terangkan segala benda. So dalam bimbang dari segi support service selepas tuan-tuan dan puan dah ada TMC ni, memang kami pun dulu ada grup community TM6. So ada 2-3 grup. Satu grup tu dia akan kongsi resepi saja, resepi yang manual ni. Satu grup lagi ada interaksi, bermaksud kalau apa-apa saja nak bertanya dalam grup tu boleh tanya. Sebagai orang baru memanglah kita belum biasa lagi dengan TMC ni, maka kita perlu banyak bertanya lah. Jangan terus condemn. Jangan terus condemn, oh tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Sebenarnya macam-macam TMC ni boleh buat. Tapi kena bertanya lah. Kena bertanya lah. So memang saya rasa sejak ada TMC ni kami dah jarang gunakan dapur. Dapur tu mungkin nak masak benda-benda yang simple je lah. Macam nak bakar roti ke, goreng telur, orang Johor kata telur mata kebau ke, telur mata sapi ke, itu. Tapi dah jarang memasak lauk menggunakan dapur biasalah. So cuma masak lauk ni dalam TM6. Baik sampaikan kepada ikan patin tempoyak pun masak dalam TM6. Ayam masak merah. Kemudian apa lagi? Boleh nak masak biryani pun boleh dalam ni. Masak biryani pun boleh dalam TM6, tak ada masalah. Semua telah dibuktikan dan semuanya memang yakin sedap, tak perlu rasa bimbang. Walaupun tuan-tuan dan puan sebagai orang yang baru nak belajar memasak macam saya, baru saja nak pergi ke dapur menolong isteri macam saya, memang sebenarnya sangat mudah menggunakan TM6. Satu mudah, yang kedua dari segi masa. Macam hari ni, saya masak, saya tak gunakan tangan saya. Macam hari ni, saya boleh bersembang pula dengan tuan-tuan dan puan sementara menunggu kita punya buttermilk chicken masak. Itulah menariknya TM6. Dan kalau tadi ada masa 20 minit ni, 15 ke 20 minit, kita boleh buat kerja lain pun. Itulah yang membantu kami menjalani kehidupan bekerja dari rumah. Dan tempoh PKP, TM6 memudahkan bermaksud kalau selalu isteri saya ni memasak, dia tinggal kat atas dapur sampai kuah pun kering, nak mengukus air pun kering. Jadi bila dengan TM6 kita boleh tinggalkan tanpa ragu-ragu, benda tu tak akan kering. Tak akan kering dan dia akan masak sedap. Yang maksudnya sedap lah. Sebab tu kalau nampak hari ni saya punya perut dah naik sedikit. Sebab satu PKP, kita duduk je kan, duduk bekerja dari rumah, kemudian makan sedap. Okay. So ada 8 minit lagi untuk kita selesaikan masak buttermilk chicken ni. Siapa dekat belakang ni? Okay. Setiap baru lapar. Bau kek ada, bau buttermilk chicken pun dah ada. Betul? Buttermilk chicken ni memang kena buat lah. Korang cuba buat. Buttermilk chicken. Nanti saya kongsikan ada bahan-bahan dia. Buat manual pun boleh. Cumanya cara nak memasak tu nanti boleh tonton semula saya punya live FB ni. Okay. Ikut je start tu. Cumanya yang bila masak secara manual ni yang tidak boleh tuan-puan tentukan adalah dari segi suhunya dan juga cara mengacau. Yang lain tu masa memasak boleh diikut kan, ikut buat je, tak ada masalah. Cumanya bila ada TMC ni, dia akan, saya katakan tadi istilah ada yakin sedap. Sebelum memasak pun kita dah yakin dah masakan kita akan sedap walaupun kali pertama kali pertama ke dapur memasak. Ya? Ada setengah-setengah suami dia cakap tak naklah beli punya ni, nanti dia kena masak. Dia ke? Tak, saya memang suka masak sebenarnya. Tapi tak pandai masak. Kalau dulu-dulu masa kecil-kecil, memang kami 3 beradik yang pertama tu adalah anak lelaki. Okay, macam abang saya memang tugas dia menghias, membersihkan rumah lah. Hias rumah ke, hal-hal langsir ke, dia punya kerja. Dia punya kerja. Sebab tu kalau siapa kenal abang saya, Rozani Ibrahim, cuba search dalam Facebook.
gaya dia tu macam lembut tapi tak lembut. Tapi dia boleh mengemas, ada bocor rahsia kan. Apa nama tu, bab-bab hal mengemas rumah, hal-hal biasa rumah, hal-hal langsir memang kepakaran dia lah. So saya dididik dekat dapur. Dekat dapur apa? Bukan memasak tetapi membersihkan. Bila dah makan tu kena bersihkan pinggan-pinggan. Itu kerja saya lah. Tapi saya hanya membantu saja memasak. Dan saya tak memasak secara langsung lah. Yang nombor 3, duduk saja. Yang nombor 3 sebab 2 ni dah rajin, nombor 3 macam biasa lah. Dia makan je. Tu yang sampai bini pun sekarang Ampun. tak ada. Dia komen pula kat sini lah. Habis lah kau ID. Okey. Biasalah dua orang, bila abang-abang dia dah jaga dia okey lah kan. Dia steady je. Sekarang boleh, sekarang pun dia tak ke dapur. Dia memang dia bukan orang dapur lah. Apa nama tu. Yang bini dia dulu tu. Tak ada bantuan. So bila dah berkeluarga ni memang kena saling bantu-bantu lah, tolong-menolong kan. So itulah dia apa nama asal kadang kehidupan berkeluarga. So saya pun tak ada masalah nak bantu isteri saya memasak. Sama ada. Sekarang pun kalau kita nak potong bawang putih contohnya, boleh kita terus potong bawang putih tu dalam TM6. Tak ada masalah, dia boleh leraikan kulit tu. So kita bila dah leraikan, kita boleh ambil saja isi-isinya, kulit kita buang. Begitu juga kalau kita nak sediakan cili boh. Kan proses pertama nak buat cili boh, kita terpaksa gunting. Zaman saya bantu mak saya, kita gunting cili kering, betul? TM6 boleh bantu kita guntingkan cili kering tersebut. So dari proses gunting cili kering sampailah jadi boh, boleh buat dengan TM6. Rasanya saya dah berkongsi minggu depan, minggu semasa buat acar buah, saya tak pasti, ataupun minggu sebelum lagi. Saya dah kongsikan macam mana kami proses buat cili boh. Boleh tonton, boleh scroll saya punya FB profile tu, tengok ataupun type je Sembang Masak. Sembang Masak bersama Abang Andy, akan jumpa lah sesi-sesi saya memasak sejak 31 Ogos 2021. So dan saya pun bagi yang selalu menonton bersama saya dalam Sembang Masak bersama Abang Andy ni, saya dah buat quiz pun. Dan saya dah berjanji hari itu, disebabkan pemenang pertama tidak memunculkan diri untuk menuntut hadiah RM100. Jadi duit RM100 itu saya akan bawa ke sesi quiz yang akan datang. Okey, sama ada dia kekal RM100 ataupun saya nak tambah lagi jadi amount yang lebih banyak untuk tempat pertama, itu terpulang pada saya lah. Jadi so disebabkan saya dah kata dalam tempoh ni, kalau apabila saya memulakan saja Sembang Masak hari ini jam 10 minit tadi, tak ada orang pemenang pertama hari itu, saya tak ingat nama dia, tak menuntut maka hadiah RM100 tu kita bawa ke quiz akan datang. Okey, so dah tak boleh tuntut lagi dah. Dah tak boleh tuntut, cuma nantikan sesi quiz yang akan datang. Kita akan saya akan tambah untuk tempat pertama lah. So nak tengok dah apa kejadian kek yang saya buat tadi? Kek yang masak? Nampak sangat tak sabar. Sebenarnya kena tunggu sejuk. Betul. Tadi dia kata tunggu 10 minit untuk kek tu cool down. Sebab sedap. Jadi kita pun potong, inilah hasilnya. Hancur lah kan. Maksudnya sangat-sangat lembut. So kan? Okey, saya nak cuba di hadapan tuan-tuan perempuan. Nampak, inilah hasil kek orange yang saya dah buat tadi, yang kita dah bakar. So ini dia punya teksturnya di dalam, ini yang luar. Biasalah luar kan. Nampak? Okey. So memang kita tak perlu ragu-ragu lagi bahawa apa yang saya masak ni memang sedap. Dan jadi cuma jangan potong yang panas. Cuma yang tadi dia kata tunggu 10 minit kan untuk dia cool down kan, baru kita potong, masukkan dalam tray apa nama tu untuk kita makan. Sedap kan? Dia peroi je ni, nampak? Lembut. Saya dah kata. Kalau macam Cik Zul tu tadi, Cik Zul masak baru nak sampai memang
Tak sempat lah tu. Tak sempat. Masak baru nak sampai tak sempat kan. Saya doang kan, kenapa lah pakai telekong? Tak jumpa tudung. Ya. Bukannya semayang tak berhenti-henti. Tak jumpa tudung. So kita dah siap dia punya apa dia? Dessert. Makan dessert dulu. Boleh lah. Makan dessert dulu sebelum makan main menu. Sarapan. Tak bang. Tadi abang bergula berapa? 8 ke 10? 8. Alright, bagus. Ini pun dah manis. Dia cukup lah. Memang sedap. Sebab oren yang kami gunakan manis. Dan, Oren yang kami dan gunakan tak payah manis. manis sangat. Ini sedang. So tadi sepatutnya kita letak gula 8 hingga maksimum adalah 10 ounce kan. Tapi saya letak minimum je sebab kita pun tak nak manis sangat. Ya. So itulah hasil kejadian kek orange. Memang sedap. Ya. Okay. Siapa yang tadi kata baru nak sampai, dah masak baru nak sampai, memang takkan dapat lah sebab sekejap dia habis kita gini. Sekejap dia akan habis satu tray ya. Okay. Ada lagi 42 saat untuk kita selesaikan buttermilk chicken ni. So apa agaknya step seterusnya? Saya tak ada pakai susu biasa. Okay. Kau ni dulu kodek. Ini 15 saat. Apa nama sebab dekat saya gatal ni. Disebabkan dapur saya tinggi tu, saya terpaksa berdiri. Sebenarnya dengan TMC ni kita boleh masak duduk pun. Okay, dah selesai untuk step yang ni. So apa yang step yang seterusnya? Ini adalah step yang ke-9 daripada 11 step. So kita next. Kita masukkan, ni yang saya katakan tadi. Kita masukkan 2 ataupun 3 helai daun kari. So daun kari saya tak ada. Kalau masukkan memang akan rasa sedikit lagi sedap sebab ada daun kari kan. Dia kata dia minta masukkan 150 gram evaporated milk, susu sejat. Susu sejat saya tak ada. So kita boleh masukkan susu biasa pun, low fat ke. Ya. Saya dah habis dah stok. Malam nak buat teh tarik saya dah habiskan. So kita nak banyak je nak 150 gram. 100 je kan? 150 gram. So saya gunakan gudeg, low fat milk. Buka je. Okay. Kita nak pergi ke timbang ni. Kita nak 150 150 gram. So pastikan kosong. Penimbang kita nak 150 gram. So tuang saja. 80, 90, 100, 132, 149. Oi. Okey, 150. Lepas tu ada butter. Disebabkan butter milk chicken, so kena masukkan 80 gram butter. Okey, butter ni kan, nak ceritanya. Butter ni memang sangat sedap. Dah hentikanlah beli butter-butter lain. Yang ini kita orang panggil butter Tok Ri. Sebab kita orang dapat tahu daripada Rizalman sharing tadi, Mon Ami butter. Cari with sea salt. Sea salt. Okey, sekarang ni dalam grup-grup kita orang, kita orang dia macam apa? Macam virus jugalah kan. Kita share satu, semua orang beli dan tak boleh lepaskan sekarang ni. Ini kalau makan dengan roti gardenia kan, lembut, masih dia lembut, sapu masih dia tengah lembut. Sedap. So, saya korbankan. Nak cakap nak dapat ni bukan senang Kita orang, sebaiklah suami saya ni rajin layan. Kita mencari sampai 3 kedai. Okey, nak 80, saya korbankanlah. Okey, 20 pula, ingatkan dah 80. Tolonglah. Ni pun dah habis. Pencarian butter nak kena ada. Sebab selalunya ada. Cumanya dia unsalted.
kena beli yang salted sebab masa gigit-gigit dia punya sea salt tu yang sedap tu. Sangat sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Nak 80 gram. Okay, sorry. Banyak pula. Sayang ni. Kecil. Besar. Dah cukup. Cakap dengan dia ke? Tukang masak. Boleh pula dia. Memang sayang. Kalau anak-anak nak makan pun dia kena tanya dulu. Tak boleh sebarang. Okey, sebab apa? Dia memang butter ya. Memang butter, dia bukan margarine. Ingredient dia adalah cream ataupun milk, lactic culture, sea salt. So, itu saja. This is pure butter. Sila cari ya, Mon Ami French butter. Okey. Okey, baik. Dia nak kita masukkan 2 biji cili padi. Maksudnya Ada. ada. Ada pula. Bukan tak nak cili padi. Alah, tak rasa komodi ke apa. Ada? Ada ya? Macam ada lah. Macam ada. Semua tak ada lagi. Ada. Sebenarnya saya tak suka nak masukkan cili padi. Memang. Tak tahulah. Nielat. Okey lah, ada betul lah. Habis, hari tu saya masuk buat apa itu? Masak apa itu? Yolah. Hari tu masak ni lah, masak acar buah lah. Ada cili padi, ada 7 biji cili padi. So, tak perlu masukkan cili padi. Just pangkah je ni. Kalau masuk tak pedas pun. Next adalah, okay, kita nak masak. Kita nak masak. Okay. 5 minit. Suhu aroma. Reverse blade. Okay. Suhu 5 minit. Suhu aroma. Reverse blade. Speed spoon. Okay. Ini step ke berapa tadi? Step ke dah hampir selesai. Kita dah masak buttermilk chicken ni. Dan saya pun dah tak pindahkan lagi ya. Daripada ni dah potong ni. Ni sudah dulu tadi. Inilah kejadian kita punya orange cake. Orange cake ya. Sudah rasa memang sedap. So lepas ni saya nak tunjukkan kita punya hasil buttermilk chicken. Ni yang lain boleh selesaikan ya saya. Ini biar dulu. Alright. So dapur kita tak ada benda-benda yang merecik. Minyak tak merecik. Apapun pun tak ada yang tumpah. Dinding pun bersih. Okay. Sebab menggunakan TMC ni semuanya masak dalam ini. Okay. So saya beritahu tadi bahawa hari ni nak dapatkan TMC dia dah cepat, dah cepat. Kalau tuan-tuan tak sabar nak dapatkan TMC ni biasanya ambil masa 3 hingga 5 hari lah. 3 hingga 5 hari. Kalau dulu kami terpaksa menunggu lebih kurang sebulan, ada tu sampai sebulan lebih. So hari ni disebabkan banyak benda dah, ramai orang dah mula masuk pejabat, jadi proses-proses nak mendapatkan macam-macam kelulusan dah cepat, maka tuan-tuan pun boleh dapatkan TMC ni cepat, 3 hingga 5 hari. Macam seorang sahabat saya, rakan isteri saya tu, dia order hari Ahad, dia dapat hari Khamis. Hari Khamis. Dapat hari Khamis, semalam isteri saya pergi ke rumah beliau untuk sesi unboxing lah. Bila sesi unboxing ni, kita terangkan, kami akan terangkan dengan lebih lanjut segala benda lah, proses-proses safety features contohnya, lepas tu function-function yang ada dalam TMC, lepas tu kita buat demo memasak. Semalam lebih kurang 6 jam buat demo memasak. So ada banyak menu tau. Saya tak ingat berapa menu yang dia kongsikan anak masak malam. Katanya masak, buatkan teh tarik, buatkan lemonade, kemudian buatkan nasi biryani, kemudian ayam masak merah. So banyak biasanya bila proses unboxing ni
bukan saja menerangkan tentang apa saja peralatan yang datang bersama dengan TMC ni, tetapi buat juga demo memasak. Itu yang supaya tuan-tuan perempuan biasa membiasakan menggunakan TMC ni. So sekarang ni pun saya pun dah tak pergi lagi kedai mamak sebab saya boleh buat teh tarik sendiri. Buat teh tarik menggunakan TM6. Boleh buat masak lati, boleh buat. Kemudian kita boleh menggunakan resepi teh tarik, kita boleh ubah suai buat Nescafe tarik, boleh. Kalau biasa sesiapa yang ada nak minum kopi, kita boleh grind biji kopi tu dalam ni, boleh buat kopi, kemudian kita boleh floating susu tu dan bancukan bersama kopi. Memang boleh buat. Sebab dalam Cookido ni ada lebih kurang sekarang ini, saya tak silap saya ada 77,000 resepi seluruh dunia. 77,000 resepi seluruh dunia. Ya. Jadi dan dia guided cooking, istilah dia guided cooking. Kita memasak berpandukan skrin ni, dia menggabungkan teknologi dan juga peralatan memasak. Jadi memasak kita menjadi lebih mudah. Lebih mudah dan masa kita banyak dijimatkan. Maksudnya sementara menunggu masak, kita boleh buat benda lain. Itu mustahak dia. So ada 30 saat lagi untuk kita siapkan buttermilk chicken ni. Saya perlukan bowl. Saya rasa saya nak pakai bowl yang look sinar sedikit sebab nak tunjukkan kejadian selesai ya. So tutup yang ini. So ini adalah step yang terakhir sebenarnya. So kita dah siap. Enjoy your dish, dia kata. Inilah dia kejadian ataupun hasil. Hasil. Ni dia. Buttermilk chicken. Saya dah ada lauk tengah hari dah. Dah siap kan? Saya dah ada lauk tengah hari, saya letakkan satu persatu. Kalau kita tuang semua ni mengecik kan, dapur dah bersih tadi. Tiba kita tuang dia macam kan. So inilah dia. Kalau menggunakan susu sejat ataupun istilahnya susu cair, dia punya kuah ni lagi pekat. Okey, kuah ni lagi pekat, nampak lagi pekat lah. Tapi kita gunakan low fat tadi, dia nampak sedikit cair ya. Okey. Nanti saya kongsikan bahan-bahan buat buttermilk chicken ni. Nampak tu. Ya. Dah siap. Tinggal masak nasi. So masak nasi pun boleh masak dalam TM6 ya. Bagi mana-mana yang baru join sembang masak bersama saya ni, masak nasi pun boleh masak menggunakan TM6. Saya dah pernah berkongsi cara nak masak nasi menggunakan TM6. Dan masak menggunakan TM6 ni, dia punya nasi lebih peroi. Dia kata lebih peroi. Maksudnya dia tidak melekat antara satu sama lain. Dia punya butiran-butiran beras tu. Butiran-butiran nasi yang dihasilkan tu dia selalunya kalau nasi yang peroi macam ni, dia kita buat nasi goreng lah. Itu menarik ya. Menarik. So nampak walaupun ada blade dalam bowl ni, tetapi ayam tidak hancur. Ayam tidak hancur sebab ada fungsi reverse blade. Itu yang menariknya masak menggunakan TM6. Ada seketul ayam ni, dia melekat dekat blade ni, dekat tempat yang kita lekat.
Dia melekat dekat plate. Okey. Yang ni dia. So saya push dia sikit dia apa nama pecah sikit. Dia melekat kat blade. Ni dia. So kita habiskan ni. So apa yang menarik bagi macam tadi ada saudara Syahrum tadi, dia pakai IT. Saya nak tunjukkanlah rahsia teknologi Jerman ni. Dekat bawah bowl ni, nampak dekat bawah bowl, nampak tak? Dekat bawah bowl ni ada yang berwarna gold dan juga silver ni. Inilah dia semacam konektor, semacam konektor yang menghubungkan fungsi teknologi TM6 ni dengan bowl. Itu dia, ini apa nama, sistem komunikasi apa nama tu TM6 ni lah. Macam mana sistem komputer yang ada dalam teknologi TM6 ni berkomunikasi dengan bowl ni untuk dia memasak, memanaskan berapa minit, cara nak apa nama tu speed tadi kan. Itulah, ini tadi. Okey. Jadi itulah saja perkongsian sahaja untuk hari ini. Ada dua menu hari ini sebenarnya. Satu, saya buat apa nama tu cake orange. Okey, saya letak kat sini cake orange. Kalau tak nampak, tu dia. Cake orange, nampak? Ini kejadian dia lembut. Lah kesian orang dalam IG tak nampak pemasakan saya kan. Okey, yang tu. Okey. Cake orange dan juga buttermilk chicken. So, terima kasih kepada yang join hari ini lebih kurang 1 jam setengah. Tuan-tuan dan puan bersama saya. Seperti biasa, setiap hari Ahad pukul 10 pagi saya akan berkongsi memasak apa-apa saja menu yang saya nak masak menggunakan TM6. So dah siap saya punya dessert dan juga menu utama makan tengah hari. So terima kasih. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh hubungi saya di nombor yang telah saya kongsikan di bawah tu. Boleh bertanya tentang apa saja, nak tanya apa-apa saja tentang TM6. So saya dah guna lama sejak Jun 2021. Sekarang ni dah bulan 12, so hampir lebih kurang 7 bulan sebenarnya saya dah gunakan TM6 ni. Memang dia bukan lagi satu barang kehendak, bukan lagi satu barang yang kita wants, tapi adalah barang keperluan untuk bantu kita memudahkan kerja-kerja di dapur lah. Dan TM6 ni bukan saja boleh memasak lauk, tetapi boleh buat macam-macam. Roti, kek, cookies. Ada orang yang telah pun berniaga dengan adanya TM6 ni. Berniaga apa? Dia berniaga lemonade, satu botol 500 ml tu lebih kurang dalam RM5, RM6. Boleh buat, yang pernah saya kongsikan, buat asam boy kasturi, minuman boleh buat. Kemudian ada yang dah berniaga roti, okey, berniaga roti, membuat TM6, membuat roti menggunakan TM6 ni, berniaga roti. Ada juga yang telah berniaga cili boh. Ada juga boleh buat chicken stock. Okey, chicken stock dah tak perlu beli di kedai lagi dah, boleh buat chicken stock dan boleh jual chicken stock. Kemudian ada juga orang yang dah jual acar buah yang saya kongsikan minggu lepas, masak acar buah. So dengan TM6 ni bukan saja nak bantu tuan-puan memasak di dapur, bahkan boleh menjana pendapatan kalau berminat. Kalau berminat nak jana pendapatan. So kurang-kurangnya orang yang ada di sekeliling tuan dan perempuan dapat merasa masakan tuan-puan, dan sambil tu tuan-puan boleh menjana pendapatan dengan menjual apa saja yang dihasilkan oleh TM6 yang kita nak hasilkannya jadi lebih mudah, jimat masa, dan kemudiannya yakin sedap. Ya. Okey, itu saja sesi sembang masak bersama Abang Hendy untuk hari ini. Jangan lupa setiap hari Ahad pukul 10 pagi bersama saya lagi pada minggu hadapan dan minggu-minggu seterusnya. Setiap Ahad pukul 10 pagi saya akan kongsikan menu-menu lain pula ya. Terima kasih yang mana baru join sembang masak bersama saya ni. Sebenarnya saya dah mula mengadakan sesi ini sejak 31 Ogos 2021. Jadi boleh scroll saya punya profile FB untuk lihat ataupun search dekat search bar tu, sembang masak bersama Abang Hendy. So akan jumpa apa tertentu
masakan-masakan yang pernah saya kongsikan. Okey, menggunakan TMC. Terima kasih. Kalau ada apa-apa jangan lupa ada nombor yang saya kongsikan dalam di bawah tu, boleh hubungi dalam WhatsApp saya lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri, patuhi SOP, pakai mask. Terima kasih.